Hadirin dan hadirat dan penonton yang dihormati. Saya pergi yang pertama dulu tentang hukum penggunaan objek yang berbentuk salib dan apa-apa lambang agama lain. Tak apa, tak ada pun. Tentu ada lah. Disediakan tak? Kertas ni. Ada? Ada. Ada? Okay. Sebelum saya nak pergi ni, saya nak sebut beberapa perkara madkhal dia. Intro kepada masalah ni. Antara masalah ni ialah isu tentang tasyabbuh. Ya, orang kita selalu duk sebut jangan tasyabbuh, jangan tasyabbuh. Tasyabbuh ni dia berasal daripada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Shaybah, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, hadis daripada Anas bin Malik, hadis daripada Huzaifah ibn Yaman dan juga Abdullah ibn Umar, iaitu man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyamai dengan satu kaum itu, tasyabbuh dengan satu kaum itu, dia di kalangan mereka. Tasyabbuh ni kita nak kena tahu apa maksud tasyabbuh ni. Apa maksud satu orang tu bersama, menyerupai tu. Kita berjalan kaki, kita berjalan ataupun kita pakai kasut, orang penganut agama lain pun pakai kasut. Adakah tasyabbuh? Tasyabbuh yang dimaksudkan di sini ialah tasyabbuh dalam perkara yang menjadi perlambangan ataupun menjadi ciri khusus bagi pihak tertentu. Kalau tidak jadi tasyabbuh. Kita kata hari hampa ni tasyabbuh sebab hampa pakai baju, orang lain pun pakai baju kemeja, penganut agama lain pun pakai baju kemeja, sama dengan penganut agama lain. Tak. Kerana bukan mereka saja pakai, tapi orang lain juga pakai. Tak menjadi ciri. Dan perkataan tasyabbuh itu sendiri, semua ramai orang bila baca hadis ni, hadis tasyabbuh, gambaran ataupun ingatan mereka pergi kepada benda-benda yang negatif saja. Tasyabbuh dengan orang yang tak elok. Dalam konteks ni ialah tasyabbuh dengan amalan kufur. Tapi tidak. Hadis ni juga merangkumi maksud, jika seseorang tasyabbuh dengan orang yang baik, maka maknanya dia baik lah. Fahuwa minhum. Siapa yang tasyabbuh dengan orang saleh, maka fahuwa minhum. Dia di kalangan mereka. Okey. Dalam masalah tasyabbuh, sebelum nak baca fatwa ni, tasyabbuh ialah tasyabbuh dalam perkara yang membabitkan dua yang dilarang. Satu perkara yang menjadi ciri kepada kekufuran. Satu tasyabbuh kepada benda yang menjadi ciri kepada maksiat. Kufur. Benda tu kaitan dengan kufur. Atau kaitan dengan maksiat. Satu tempat tu, rambut satu style. Rambut tu kata misalnya hanya geng-geng tertentu ni yang mempunyai perangai yang teruk macam tu yang pakai. Buat. Kita menyamainya. Walaupun asal mungkin boleh. Tapi tasyabbuh dengan orang yang tak elok. Dilarang. Sebab tu masalah tasyabbuh ni ada masalah kena tengok pada waqi' juga, pada uruf juga. Okey. Kemudian ada dua hal sebelum saya nak baca ni. Ada perkara yang duduk pada manusia itu perlambangan berkaitan agama. Ada perkara yang merupakan ciri berkaitan dengan thaqafah, berkaitan dengan kebudayaan. Kita pakai baju Cheongsam Cina, ia tak ada kaitan dengan agama. Dulu orang Melayu sensitif masa awal dulu. Zaman yang Mak Arif mungkin muda-muda lo. Makan pakai chopstick, kan? Orang rasa janggal. Dia takut menyerupai orang kafir. Padahal itu bukan ciri orang kafir, itu cara makan yang membabitkan kaum.
Dan kaum ada cara lah. Saya pergi ke India, sebelum nak pergi jumpa Maulana Hadis ni, pergilah beli baju kurta. Kami pergi beli kat Delhi, tak ada siapa nasihat kita. Tengok kurta cantik-cantik, warna-warni ada, dengan lagi hiasan kat tengkok semua kita beli tu lah. Bila sampai sana, rupanya pelajar penuntut ilmu ni di situ dia tak pakai yang warna ni. Dia pakai putih ya. Dan kemudian bucu kurta tu dia macam ni, curve, tajam macam ni. Dia bukan yang jenis potong. Hatta maksud, sebab tu Islam adalah agama yang paling pantas berkembang dan dia assimilate dengan budaya tempatan. Orang Arab pakai jubah, mari ke India jadi kurta, mari ke Melayu lagi singkat jadi baju Melayu. Itu bukan ciri agama, itu ciri kaum. Kaum, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kaum Allah ciptakan. So, kadang-kadang tak dipahami oleh, saya sebut juga tentang masalah culture ni. Pakai baju hitam perempuan, boleh lah, tak ada masalah. Tapi nak katakan itu pelamangan tentang ciri-ciri agama, tidak. Itu mungkin ciri orang diteluk. Wanita-wanita diteluk. Hadis-hadis menunjukkan isteri-isteri Nabi pakai pakaian berwarna. Riwayat-riwayat daripada Aisyah binti Sa'ad umpamanya, mereka melihat isteri Nabi dengan pakaian berwarna. Itu culture. Jadi kita kena bezakan hal itu. Dan ini juga yang menimbulkan persoalan di kalangan para ulama usul berhubung dengan perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Qudamah Al-Maqdisi telah menulis kitab Al-Muhaqqiq fi ilmi al-usul bima yata'allaq bi af'alir rasul, tentang perbuatan rasul. Al-Imam Al-Ghazali umpamanya, dia menyalahkan sebahagian muhaddisin yang menganggap perbuatan Nabi itu sebagai sunnah. Dia kata ghalab, salah. Perbuatan Nabi, maksud perbuatan Nabi yang Nabi amalkan dalam bentuk jibiliyah maksudnya. Jibiliyah yakni yang menjadi, bukan Nabi saja buat, orang lain pun buat. Umpama pakai jubah, bukan saja Nabi pakai, memang masyarakat Arab pakai jubah. Dia bukan ciri Nabi. Kalau Nabi tak pakai pun memang itulah masyarakat Arab. Demikian serban, demikian seumpamanya. Sebahagian ahlul usul tidak memasukkan ini sebagai sunnah yang dituntut. Kerana dia bukan ciri, bukan khasais, bukan ciri khasais ataupun ciri-ciri yang zahir setelah datangnya agama Islam. Tak. Ini jibiliyah, ini bab sunnah jibiliyah yang dibahaskan oleh para ulama usul dalam kitab-kitab mereka. Sebab itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah apabila membahaskan tentang hadis-hadis berhubung dengan pakaian Nabi ini, dia kata Nabi ini sallallahu alaihi wasallam pakai kamis, pakai serban, pakai baju bulu, pakai farajiah, baju hak besar labuh tu. Ada musafir pakai baju bulu pun ada. Pakai baju Yaman. Kalau kita tengok dalam hadis tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan, dalam riwayat syamiyatan, dayatu qummain, sempit. Nabi pakai baju Rom, sedangkan Rom Kristian. Dalam sebagian riwayat baju Syam, jubah Syam Nabi pakai. Kan ini jibiliyah. Maka Ibn Taimiyah rahimahullah membuat kesimpulan, kata dia, maka yang jadi sunnah itu seseorang memakai dan memakan apa yang mudah di dalam negerinya.
Kerana Nabi itu, isunya ialah Nabi memakai apa yang sampai kepadanya, yang mudah kepadanya. Dan dia tidak takalluf dalam hal itu. Yang ini tidak membeban-bebankan dirinya untuk buat satu desain baju khusus. Apalagi untuk buat desain kasut. Desain capal kah? Itu bukan tujuan Nabi. Dia tidak datang untuk itu. Dia datang untuk membawa syariat. Dia datang untuk bawa akidah, akhlak, peradaban, cara hidup. Kalau itulah tujuan kedatangan Nabi, ataupun itulah antara perkara yang mesti menjadi tuntutan mengikut Nabi, artinya tidak ada makna li ta'arafu, untuk kenal mengenali. Semua kaum kena convert diri mereka menjadi Arab. Di sudut pakaian, di sudut makan, cara Arab. Maka Allah menciptakan manusia daripada berbagai-bagai kabilah. Bukan itu tujuannya. Hatta kasut yang sunnah, berdasarkan keadaan. Kasut bagi orang main pejabat, sunnahnya lain. Kasut orang pergi kerja kontrak tempat bahayanya, sunnahnya lain. Yang paling selamat untuk diri dia lah, pakai kasut slipper pergi buat kerja tu. Walaupun kononnya macam bentuk capan Nabi, tapi bahaya kaki dia, nak buat apa? Macam tu juga orang naik macam motosikal, selalu saya sebut, naik motosikal, sunnahnya bukan pakai serban, sunnahnya pakai topi keledar lah. Kerana dalilnya apa? Dalilnya Nabi perang pakai baju besi, nak protect diri baginda. Tapi taklah Nabi, kalau orang yang kata nak ada Nabi pakai baju besi, saya selalu sebut contoh ni merata lah kan, berulang kali. Mari satu orang mai jumpa kita pakai baju besi. Dia kata, pasal pakai baju besi? Sunnah. Ada dalam hadis Nabi pakai baju besi. Memanglah Nabi pakai untuk perang. Sebab itu isu tasyabuh ni mesti dipahami dengan kerangka yang lebih luas. Sebab itu kita baca dalam hadis riwayat Imam Bukhari, selalu kita baca, kata Anas, lama arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ila Rum, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tulis surat kepada Rum, maka mereka kata, ya Rasulullah, qila annahum la yaqra'una kitaban illa an yakuna makhtuman. Rum tak akan baca surat melainkan surat tu kena ada cop. Maksudnya cop tu bukan ikut-ikut surat Nabi ada cop, kita buat cop. Tapi cop tu bukan sunnah Nabi. Nabi buat benda tu setelah dimaklumkan bahawasanya Rom tak baca surat, melainkan kena ada cop. Kata Anas, fattakhadha khataman min fiddah ka'anni anzuru ila bayadihi wa naqasha fi Muhammad Rasulullah. Nabi pun ambil cop, khatam ni cop ataupun cincin baginda yang dibuat daripada perak. Ditulis padanya, aku macam terbayang, kata Anas, warna putih, warna perak lah di cincin tu, yang ditulis padanya Muhammad Rasulullah. Maksudnya Nabi buat. Ini salah satu benda menunjukkan kita follow protokol. Kalau itu merupakan tuntutan semasa. Ini juga saya bagi tahu lah, kan. Kalau dalam parlimen orang kata kena pakai kod lah. Kalau orang kata hari tu tempat kami mai kena pakai baju Melayu bersampin, pakai sampin lah. Setengah orang dulu ada kes, ada orang perjuangkan, mempertahankan sunnah. Bapa dan anak-anak dia yang tak mau pakai baju sekolah, kekal pakai jubah dan serban. Dia rasakan dia mempertahankan agama. Tapi tidak. Itu dah ada wasil mengaji doa sendiri. Masuk tempat orang, you follow lah. Nabi tak kata Rum tak mau baca, biar dia sesat ya, kapiak sampai aku sudah. Ni surat Nabi. Tak, fattakhadha khataman
Nabi follow. Ini adalah perkara. Kerana Islam ini kita tolerance dalam hal-hal yang tak menjejahkan prinsip kita. Orang suruh pakai songkok lah. Orang kata di situ orang pakai baju kemeja, pakai baju kemeja. Ikutlah peraturan tu. Melainkan dia kata telanjang, tak boleh ya. Okey. Saya masuk mukadimah itu supaya kita faham konsep umum pada hal-hal yang kita nak bincangkan. Okey. Dalam keputusan fatwa kita hal ni dia kata pertama, bentuk salib yang dibuat oleh mana-mana pihak dengan maksud sebagai salib, maka hukumnya adalah hukum salib, iaitu haram diguna pakai oleh seorang Muslim. Kalau dia buat tu memang tujuan dia salib dan memang orang tengok pun dia tujuan asal pun memang salib dah. Dia buat salib, dia jual. Kita pergi melawat Vatikan, kenang-kenangan. Kita pun ambil satu salib tu, ikat di tangan kita. Dan Kristian kah? Tak, dia kata ni beli kenang-kenangan lah. Ataupun ambil salib tu, pergi bubuh di rumah kita, di dinding. Gantung-gantung banyak-banyak perhiasan. Salah satunya salib kenang-kenangan yang kita beli di satu tempat gereja yang kita lawati. Walaupun kita tak maksudkan apa, kenang-kenangan saja, dia adalah haram diguna pakai oleh seorang Muslim. Ataupun kita tengok artis pakai. Artis barat pakai. Di barat ni dia pakai salib ni mungkin dah tak ada nilai dah bagi dia. Bukan dia percaya pun kadang-kadang kepada Jesus ke apa. Style lah sebahagian. So dia pakai. Kita pun ni budak-muda kita pakai. Dia kata tak. Kristian tak. Tiru artis. Haram. Yang kedua, bentuk yang jelas kelihatan salib dari segi kedudukan dan cara ia digunakan, sekalipun tidak dinyatakan tujuannya adalah salib, maka itu juga seperti hukum salib. Yang ni bentuknya jelas. Orang tak boleh nak tafsir dah melainkan salib. Dia kata bukan salib. Tapi tak ada siapa yang tengok melainkan kata salib. Dia buat bentuk seperti itu, letak di dinding dalam bentuk yang macam tu. Masuk dalam rumah dia. Salib kat tu tak ada hiasannya. Hiasan huruf T di dinding. Itu jelas. Itu maksud menyamai hadis tadi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Okey. Clear? Yang ketiga, bentuk yang boleh diandaikan atau kebetulan seperti salib, padahal ia bukan bertujuan salib. Seperti huruf T, tanda campur, simpang 4, bunga 4 kelompok, kayu binaan, alat-alat pertukangan dan seumpamanya adalah tidak dihukum sebagai salib. Tidak haram ia diguna pakai. Kalau tidak, tak boleh tulis lah. T tak boleh nak tulis. Simpang 4 tak boleh nak lalu. Dan ada masa dulu, bunga tu, ada bunga apa tu? Bunga yang lambang kepada Cordova. So dia orang sensitif. Ada masa dulu, tingkap-tingkap rumah orang ni, dia nampak. Orang boleh nampak macam tu. Dia tak nampak hak keliling tu, dia nampak tengah tu ya. Oh salib. Kristian sudah menguasai keadaan. Dan itu pun satu penyakit lah. Kita tak tahu. Orang yang, saya bukan kata mungkin bagus dia berhati-hati, tapi dia jangan takut-takutkan benda yang bukan-bukan. Kalau dia nak berhati-hati untuk diri lah. Sebab tu kita tulis nombor 4 ni. Jika seorang mengelak dari apa-apa bentuk yang boleh diandaikan seperti salib untuk dirinya adalah suatu yang baik dengan syarat dia tidak membebankan pihak lain. Kalau dia ni apa saja bentuk yang macam salib di rumah dia, dia buang habis. Tak apa. Itu harta dia. Tapi dia tak boleh pergi paksa orang
Tengok orang tulis huruf T ke, dia garis bang. Bagi jadi satu garis lagi, bagi tak nampak macam salib. Tengok tingkap rumah orang ada macam cross macam tu, dia pergi ubah, pergi patahkan. Harta orang, tak boleh. Jadi ini adalah respon kita kepada isu salib yang kadang-kadang berlaku pada sebahagian masyarakat kita. Okey. Ini simple lah, senang tuan-tuan pun tahu. Ada soalan Ustaz Syed? InsyaAllah kita buka sesi soalan. Sebab kita merangkum tiga tajuk, jadi boleh tanya soalan yang pertama untuk tajuk yang pertama. Tak ada, kita pergi yang seterusnya dulu. Ya, kalau tak ada, kita pergi seterusnya insyaAllah. Ada? Siapa ada boleh angkat tangan, saya nak bagi mic. Ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuraimi bin Ali. Di sini saya nak bertanya satu soalan. Tadi Datuk Mufti telah menyebutkan tentang penggunaan tanda salib lah. Jadi dari segi hukumnya adalah haram. Kemudian saya ingin mendapatkan penjelasan lah dari sudut kita kata adakah dia boleh merosakkan akidah atau iman seseorang ataupun boleh jatuh kepada kita kata kepada syirik lah. Terima kasih. Balik pada fatwa. Okey. Masalah tasyabuh ini para ulama bincang. Para ulama sekurang-kurangnya mempunyai dua pandangan di dalam masalah tasyabuh dengan agama lain. Satu pandangan mereka menyatakan jika seseorang tasyabuh dengan benda yang menjadi ciri khusus agama lain dan dia beriktikad dengan iktikad itu. Sebelum tu, yang pertama jika dia tasyabuh saja, dia tak iktikad apa, hari Sabtu umpamanya ataupun hari Diwali orang semua pergi ke kuil umpamanya, dia pun pergi cucuk api sekali lah apa misalnya. Orang tanya hang percaya? Tak ada percaya, saja kawan-kawan buat, dok kawan rapat dengan mereka, kita buat juga. Satu golongan ulama menyatakan kufur walaupun tanpa i'tiqad. Yang kedua ialah mereka menyatakan jika dia tidak i'tiqad, dia hanya suka-suka ya, dia telah melakukan dosa yang sangat besar tapi tidak kufur. Kerana kufur membabitkan i'tiqad. Wallahu alam. Oleh kerana kufur mentakfirkan ni benda berat, maka kalau tanya saya secara personal, tak ada dalam fatwa, saya pakai hak nombor 2 lah. Saya kata dosa besar, melainkan dia pun redha dengan perbuatan tu. Kadang-kadang mungkin dia tak redha, dia suka-suka sahaja ra'i kawan-kawan. Dia apa hari tu pakai dok buat macam tu belaka. Dia apa pun buat, buat lambang salib. Apabila tengok buat kawan-kawan pakai buat, dia pun buat juga. Hang Kristian kan? Tak, kawan-kawan buat. Satgi dia kata aku lain sangat. Kita kata dosa besar. Dan kita beritahu sebahagian ulama menyatakan kufur di atas man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum yakni termasuk dalam kekufuran tu. Tapi oleh kerana pada saya lah wallahu alam, kufur ni benda i'tiqad. Jadi kalau dia buat tu di atas satu alasan yang dia tak redha pun dengan benda tu, tapi dia buat tu macam nak ra'i ya, kalau boleh dia tak mau buat, maka dia tidak kufur tapi melakukan dosa yang sangat besar. Ini juga akan babit fatwa berhubung dengan masalah merayakan, turut serta dengan majlis perayaan kaum lain, hadir open house tu cerita lain, rumah tu buka itu cerita lain. Ini cerita hadir mengamalkan yang tak dibuat melainkan penganut agama itu sahaja. Itu seperti mana fatwa yang berkaitan yang pernah kita bincangkan dulu. Ya, terima kasih. Ada soalan? Ya, ada lagi soalan insyaAllah. Tak ada, kita pergi next. Ya.